KPM. Hello, hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2021. Sudah lama kita tak berjumpa dalam Didik TV, tapi kali ini anda jumpa saya lagi. Tapi macam biasa, sekarang ni masalah pandemik ni semakin meningkat. Jadi kes pun semakin meningkat. Afiq nak pesan kepada anda semua penonton di rumah, jangan lupa untuk patuhi SOP, gunakan pelitup muka, hand sanitizer dan jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter, dan kalau lebih daripada 1 meter pun lebih baik, dan elakkan berada di kawasan yang sesak. Baiklah, jadi hari ini sesi pembelajaran kita akan fokus pada subjek ekonomi, terutamanya kepada adik-adik yang tingkatan 4. Kalau ada yang tingkatan 5 pun, kalau nak buat revision sekali pun tak ada masalah. Dan inilah dia subjek ekonomi, dan apakah topik dia? Ini dia, ciri-ciri sistem ekonomi. Tapi sebelum tu, Afiq nak perkenalkan siapakah guru yang akan bersama dengan kita untuk sesi pembelajaran kita. Mari kita saksikan melalui VT yang telah disediakan ini, profil guru hari ini. Itu dia Cikgu Malisa Zainul. Rasanya kalau ada pelajar-pelajar SPM sebelum ni dah kenal, dah familiar dah dengan cikgu ekonomi kita ni. Dan sekarang cikgu ni dah bersama dengan saya. Di sebelah saya, ini dia Cikgu Malisa. Assalamualaikum cikgu. Okey. Waalaikumsalam. Sihat cikgu Alhamdulillah. Ya, sebelum ni pun kita ada sesi bersama juga untuk mengajar subjek ekonomi. Okey, jadi cikgu, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, kebanyakannya banyak pelajar-pelajar yang mungkin apa yang saya nampak sekarang ni, mereka ni dah take note, dah rasa prihatin terhadap masalah ekonomi, sebab lebih-lebih lagi sekarang musim PKP, kemudian ada yang mungkin kurang bernasib baik. Jadi mereka ambil tahu tentang ekonomi. Cikgu ada tak pendapat cikgu tentang subjek ekonomi ni perlu dititik beratkan lebih lagi kepada pelajar-pelajar di sekolah? Ya, betul. Itu satu persoalan yang bagus, Afiq. Sebab sekarang ni kita tahu masalah ekonomi satu dunia, ya. Betul. Akibat daripada pandemik ini. Jadi mereka yang mempunyai pengetahuan tentang ekonomi, bagaimana menyesuaikan pendapatan dan sebagainya, mereka ini akan lebih boleh survive. Ya, jadi macam topik pada hari ini, topik yang keberapa? Ini bab berapa? Ini dalam bab 1. Oh, okey. Jadi kalau tak tahu basic, kira boleh belajar sama-sama lah. Ya. Saya jadi pandai ekonomi pun sebab cikgu. Sebab kita ada episod sama-sama kan. Tahun ni bukan nak duduk SPM ke? Tak adalah. Dah berapa tahun dah tinggal. Baiklah, jadi sekarang ni cikgu, kita nak sama-sama saksikan pandangan calon SPM mengenai subjek kita pada hari ini, iaitu ekonomi. Jom kita sama-sama saksikan. Didik TV KPM. Saya rasa belajar ekonomi ni seronok sebab bila belajar ekonomi ni dia ada banyak perkara-perkara baru yang saya dapat belajar. And bila belajar ekonomi, dia bukan hanya mengikut buku teks, tapi dia mengikut berita-berita semasa juga. Dan disebabkan itu, saya rasa belajar ekonomi ini best. Saya amat teruja apabila mempelajari mata pelajaran ekonomi menggunakan bahan atau idea di luar buku teks, kerana kita tidak tahu apa yang berlaku di luar sana. Sebelum ni kita dapat tahu bahawa orang buat bisnes, tetapi dengan adanya ilmu ekonomi, kita dapat mengetahuinya dengan lebih detail lagi. Selain itu, kita juga dapat melihat di sekeliling kita dengan lebih peka, kerana kita dah pun belajar tentang ekonomi. Didik TV KPM. Ya, itu dia pandangan calon mengenai subjek ekonomi. Penting kalau ada yang berminat nak buat bisnes, dan kalau tak buat bisnes pun ada juga pakar-pakar ekonomi yang diperlukan di luar sana. Betul tak cikgu? Betul. Baiklah, jadi sekarang ni cikgu, kita akan mulakan sesi pembelajaran. Tapi sekejap lagi saya akan perkenalkan, sebab bukan kami berdua je di studio. Kita akan ada pelajar juga yang akan bersama-sama dengan kita untuk belajar di dalam studio. Tapi sebelum itu, kita nak berehat terlebih dahulu. Boleh cikgu? Boleh ya cikgu Kita ambil mood dulu. Sebab selepas ini kita akan sama belajar. Jadi jangan ke mana-mana. Semua je dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Jadi macam biasa,
kita ni memang sangat gerun dengan nombor yang bermain di minda semua orang. Dengan kes yang semakin meningkat, jadi patuhi SOP ya adik-adik. Jangan lupa untuk gunakan pelitup muka, jaga jarak dan gunakan hand sanitizer. Jadi macam Afiq nak pesan juga kepada cikgu, kami dah sediakan hand sanitizer untuk kegunaan cikgu sepanjang sesi pembelajaran nanti. Okey cikgu Baiklah, jadi sekarang Afiq nak perkenalkan kepada anda semua, kita ada pelajar yang akan bersama dengan kita di studio. Ini dia, pelajar dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor. Mana mereka ni? Saya nak perkenalkan, dengan saya ada 4 orang. Assalamualaikum semua, sihat? Cuba buka mic. Sihat? Alhamdulillah. Sihat. Okey. Jadi hari ini kita ada Farah, kita ada Iman, kita ada Dusyanten, betul? Betul tak? Betul. Dan juga kita ada Hasra Abbas. Okey, jadi semua dah bersedia ke? Kita nak belajar ekonomi bersama dengan Cikgu Malisa. Dah bersedia? Dah bersedia. Okey, cikgu kenal ni? Kenal eh? anak murid saya. Okey, baik. Jadi cikgu, tanpa membuang masa, saya serahkan kepada cikgu untuk mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih Afiq. Okey. Tajuk hari ini ialah ciri-ciri sistem ekonomi. Okey. Baik, kalau misalnya Afiq nak melabur, nak membuat perniagaan di negara yang berbeza ciri sistemnya, tentu kita kena tahu dulu ciri sistem tu kan. Oh, menarik. Lain negara, lain jenis sistem ekonomi, lain suasana perniagaannya. Jadi itu yang kita akan belajarlah pada hari ini. Okey. Baik. Standard pembelajaran kita ialah mengenal pasti ciri-ciri utama sistem ekonomi pasaran bebas, sistem ekonomi perancangan pusat dan sistem ekonomi campuran. Okey. Jadi dia ada 3 lah sistem ekonomi kat sini. Okey. Apa yang murid akan belajar pada hari ini saya pecahkan kepada 4 bahagian Afiq. Okey, 1 ciri-ciri sistem ekonomi. Yang kedua, kebaikan dan keburukan ciri-ciri itu. Dan jawab soalan bahagian A dan seterusnya kita berlatih menjawab soalan bahagian B. Okey. Baik. Jadi dekat sini kita ada 3 jenis sistem ekonomi, Afiq. Okey, sistem ekonomi pasaran bebas. Yang kedua, sistem ekonomi perancangan pusat dan sistem ekonomi campuran. Okey. Kita boleh katalah bahawa kebanyakan negara ni sebenarnya sistem ekonomi campuran. Kenapa? Sebab dia ada peranan kerajaan. Okey, dia campur ni antara swasta dengan kerajaan. Tetapi kalau kita tengok dari segi watak mana yang menguasai sistem itu, contohnya kalau banyak swasta yang menguasai ekonomi, contoh macam Amerika Syarikat, maka dia adalah lebih kepada pasaran bebas. Okay. Manakala macam Korea Utara, Korea Utara, so dia adalah kepada perancangan pusat. Jadi kita walaupun Korea Utara, kita masih lagi dia mengamalkan sistem komunisme tapi kita masih juga berniaga dengan dia. Contohnya kita ada import besi daripada Korea Utara dan Malaysia juga mengeksport minyak sawit, petroleum ke Korea Utara. Betul. Jadi kita perlu tahulah. Kalau Afiq terlibat sebagai pelabur dan sebagainya nanti, kena tahulah apa dia punya ciri dia supaya kita boleh sesuaikan diri dengan negara itu. Okey, jadi dekat sini susahnya tajuk ni, Afiq, yang pelajar-pelajar murid-murid kat rumah tu semua rasa macam alah, sistem ekonomi, tapi selalu keluar soalan ni. Paling popular ni. Tajuk memang without miss. Jadi macam mana nak bagi ingat 6 ciri? Dia sebenarnya nak tahu ciri-ciri ni kena hafal dia punya ciri-ciri dia dulu. Nanti huraian akan datang kemudian. Jadi sebab perkataan yang ciri-ciri ni sahaja adalah susah nak dihafal. Jadi untuk tu cikgu telah menciptakan 2 ayat yang bermakna supaya kita boleh ingat ciri-ciri ni. Okey, yang pertama, pemilik sumber bersaing untuk tentukan harga. Okey, jadi kat sini apa maksud dia, Afiq? Okey, pemilik sumber ni contohnya kita lah sebagai buruh. Kita ni ada mempunyai sumber buruh. Jadi kita pemilik sumber.
kita bersaing. Saya dengan Afiq bersaing ni untuk dapat kerja. Ya. Jadi dapat kerja tu untuk bersaing untuk apa? Untuk tentukan harga kita, upah kita. Jadi kita bersaing untuk mendapat kerja yang menawarkan gaji yang paling tinggi. Itulah. Jadi nak hafal ayat ni, pemilik sumber bersaing untuk tentukan harga. Di sini harga tu upah lah ya. Ya. Okey, manakala saya letak garisan tu, manakala pengeluar pula, dia lain. Motif dia lain. Dia bukan nak offer orang gaji tinggi. Dia sebaliknya. Ya, betul. Jadi, motif pengeluar, dia akan pilih dan membuat keputusan. Keputusan yang mana? Yang boleh offer upah yang rendah. Yang patutan baginya. Ya, jadi dua ayat ni lah yang menjadi key point kepada ciri-ciri. Ya. Saya ulang sekali lagi. Pemilik sumber bersaing untuk tentukan harga, tetapi motif pengeluar, dia memilih dan membuat keputusan. Keputusan dia apa? Nak pilih orang yang gajinya rendah. Macam itulah. Jadi harap-harapnya boleh bantulah. Ya, pelajar-pelajar boleh faham? Boleh? Okey. Baik, kita masuk kepada ciri-ciri. Untuk memudahkan, cikgu terus letak dua. Cikgu terus letak sebelah-sebelah. Pasaran bebas dengan perancangan pusat. Supaya kita boleh nampak terus beza dia. Ya. Okey. Baik, ciri pertama tadi, Fik, pemilik sumber kan? Pemilikan sumber ekonomi. Jadi, pasaran bebas, ya, contoh Amerika tu, senang saya letak negara jadi kita boleh nampak. Individu atau firma dia bebas memiliki sumber ekonomi. Okey, manakala perancangan pusat Korea Utara, kerajaan sahaja yang memiliki sumber ekonomi. Jadi, mungkin Afiq tak ambil ekonomi, jadi Afiq tak tahu apa sumber ekonomi ni kan. Okey, saya minta pelajar yang ada di sini tolong jelaskan. Okay, siapa boleh jelaskan? Sumber ekonomi. Okay. Oh, okey, Dusyantan ya? Okey. Sumber ekonomi ialah buruh, modal, tanah dan usahawan. Okey, 4 ada ya. Jadi dalam ekonomi ni ada 4 ya, buruh, tanah, modal dan usahawan. Okey, terima kasih Dusyantan. Okey. Sekarang kita pergi kepada ciri yang kedua. Tadi kita kata bersaing kan? So persaingan. Macam mana dalam negara pasaran bebas dekat US ni? Firma bebas bersaing. Ya. Dia bebas bersaing. Okey, manakala dalam perancangan pusat tak ada langsunglah persaingan. Kenapa Afiq tahu? Sebab firma dia hanya kerajaan saja. Ya. Barang-barang semua dikeluarkan oleh kerajaan. Okey. Jadi dekat sini saya nak minta juga pelajar tolong ulas. Apa maksudnya kat sini bebas bersaing? Okay, Farah nak jawab ke? Siapa? Bersaing tu macam dia bersaing untuk mendapatkan untung yang lebih banyak. Okey, firma tu bebaslah untuk mendapat untung yang lebih banyak. Okey. Kemudian penentu harga. Tadi kita kata ciri ketiga, tentukan harga. Jadi mekanisme pasaran yang menentukan harga. Sekejap ni mesti Afiq nak tanya mekanisme pasaran ni apa. Okey, manakala dalam perancangan pusat, kerajaan. Jadi kalau kat sini Afiq tengok kerajaan aja. Kalau dalam perancangan pusat kan. Tapi dalam ciri pasaran bebas berbeza-beza. Jadi apa dia mekanisme pasaran tu? Siapa boleh jelaskan dekat sini? Siapa boleh jelaskan untuk Afiq? Mekanisme pasaran tu apa? Jelaskan. Saya jawab cikgu. Okey, Iman. Okey, Iman. Mekanisme pasaran ni ialah ditentukan oleh persetujuan antara pengguna dan pengeluar. Okey, harga tu ditentukan oleh pengguna dan pengeluar. Cuma contohlah pointer ni, katakanlah pointer ni RM70. Okey, kalau saya jual lebih daripada RM70, Afiq tak nak beli. Betul. Kalau saya jual rendah sangat, Afiq nak beli banyak, saya ada satu je. Jadi saya kata baik aku up harga. Jadi bila kedua-dua pihak, Afiq pembeli, saya penjual, bersetuju RM70, then only lah barang ni terjual. Itu dia mekanisme harga. Begitulah semua harga barang-barang yang ada ni ditentukan di pasaran. Ditentukan di pasaran. Harganya berapa. Baik. Okey, jadi 3 pemilik sumber, persaingan, penentu harga. Kita dah nampak beza pasaran bebas, perancangan pusat. Perancangan pusat semua kerajaan je. Pasaran bebas ni bebas. Okey? Kita pergi next. Lagi 3 ciri. Motif pengeluar, pembuat pilihan, pembuat keputusan. Okey.
pada pasaran bebas, motif pengeluar ialah firma memaksimumkan keuntungan. Manakala dalam perancangan pusat, dia tak ada maksima untung. Dia nak memaksima kebajikan rakyat atau masyarakat dia. Dia buat barang ke apa ke hanya untuk rakyat dia sahaja. Baik. Okey? Jadi dekat pasaran bebas tadi, firma semua tadi kan kita kata bersaing untuk untung. Jadi memang dia bebaslah untuk memaksimalkan untung. Okey, pembuat pilihan. Pembuat pilihan, individu atau firma bebas membuat pilihan dalam pasaran bebas. Okey. Tapi dalam perancangan pusat, seperti biasa, kerajaan saja yang membuat pilihan. Begitulah juga pembuat keputusan. Individu atau firma bebas buat keputusan, kerajaan saja yang membuat keputusan. Jadi dekat sini, kita nak pergi ulas sikitlah apa maksud pilihan dengan buat keputusan tu. Okey, cuba siapa boleh tolong terangkan apa dia contohnya lah bebas buat pilihan. Individu atau firma bebas membuat pilihan dari segi apa jenis barang yang nak dikeluarkan. Jadi kat sini pilihan tu makna jenis apa dia nak keluarkan barang terpulang pada dia lah. Ada contoh tak, Dusyantan? Ada. Contohnya nak keluarkan kereta ataupun motosikal. Okey, satu company tu kekuatan dia ialah kepada teknologi buat kenderaan. Jadi dia boleh keluarkan kereta atau dia boleh keluarkan motor. Baik. Okey. Kemudian membuat keputusan. Siapa boleh ulas sedikit tentang membuat keputusan dengan contohnya? Saya Iman. Iman. Pasaran bebas ni pasal membuat keputusan. Contohnya kalau individu tu dia ada duit, dia boleh pilih buat keputusan sama ada simpan ataupun dia belanja. Jadi individu tu maksudnya dekat sini dia bebas buat keputusan. Kalau dia ada duit, dia boleh belanja, dia nak simpan, terpulang pada dia lah. Faham. Jadi itu maksudnya kebebasan membuat keputusan. Begitu juga dengan firma lah. Dia nak buat keputusan berkaitan dengan pengeluaran dia, terpulang pada dia. Okey, jadi dekat sini sama Fik. Ini kerajaan saja. Kerajaan, perancangan pusat kerajaan. Ini bebas kan? Baik. Jadi mungkin pelajar boleh dapat membezakanlah di antara pasaran bebas dan juga perancangan pusat. Okey, baiklah. Jadi cikgu nak teruskan? Sikit saja saya nak bagi. Okey. Jadi siapa boleh rumuskan dekat sini pasaran bebas dengan perancangan pusat ni apa watak dia? Siapa watak utama dalam pasaran bebas? Siapa watak utama dalam perancangan pusat? Saya nak jawab juga. Okey, Abbas? Dalam pasaran bebas, yang mengawal ekonomi ialah swasta. Manakala pula dalam perancangan pusat, yang mengawal ekonomi ialah kerajaan. Yes, very good Abbas. Jadi itulah dia dua watak yang berbeza dalam sistem ekonomi yang membuat ciri-cirinya pun jadi berbeza. Okey, Afiq? Boleh? Saya faham. Dapat membezakan dah. Baiklah, jadi itulah dia. Jadi saya harap pelajar-pelajar di rumah maupun di studio pun boleh dapat serba sedikit info ataupun ilmu yang disampaikan oleh Cikgu Malisa. Jadi sekarang, Cikgu, apa kata kalau kita berehat terlebih dahulu? Okey, Afiq. Kemudian kita sambung lagi selepas ini. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Jadi macam biasa saya nak pesan kepada anda semua, patuhi SOP, gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer, jaga kebersihan dan stay at home, stay healthy. Okey? Jadi sekarang kita masih lagi dalam subjek ekonomi, topik ciri-ciri sistem ekonomi bersama dengan Cikgu Malisa. Silakan Cikgu, kita sambung lagi sesi pembelajaran kita. Terima kasih Afiq. Sama-sama. Baik, tadi kita dah habis kaji 6 ciri-ciri sistem dan 2 jenis sistem, iaitu pasaran bebas dan perancangan pusat. Okey, sekarang kita nak test power. Kita try jawab soalan bahagian A. Okey, bahagian A ni saya nak ingatkan baliklah. Bahagian A ni dia ada clue tajuk dalam ayat soalan. Jadi lebih mudah untuk dijawab. Okey, jelaskan ciri yang membezakan sistem ekonomi pasaran bebas dengan sistem ekonomi perancangan pusat. 4 markah saja. Okey, jadi seperti mana tadi jadual yang kita dah bagi, kita perlu jawab dalam jadual sebab ini adalah membezakan. Jadi
Terus sahaja kita cuma drop ataupun kita tak masukkan cirinya. Tapi ayat huraian kepada ciri kita masukkan. Jadi dekat sini dari segi yang pink ni tadi dari segi apa? Pemilik sumber. Jadi individu bebas memiliki sumber ekonomi, manakala perancangan pusat kerajaan sahaja yang memiliki sumber. Cikgu letak color sama, kenapa Afiq tahu? Kita tak boleh letak sini adalah ciri pemilik sumber, kat sini persaingan. Dia tak boleh tukar pasangan. Baik. Dia tak boleh tukar pasangan, ya. Jadi dekat sini kalau kat sini dari segi pemilik sumber, sini pun mesti pemilik sumber. Kalau persaingan, sini pun persaingan. Ya? Okey. Jadi dari segi persaingan pula, firma bebas bersaing, manakala perancangan pusat tiada persaingan. Kerana hanya ada firma kerajaan. Jadi 4 markah. 1, 2, 3, 4 lah. Baik. Okey. Next. Bila kita dah kaji ciri, kita lebih mendalam lagi, Afiq. Okay? Kalau setakat dalam buku teks tu, dia macam tu je lah. Dia pergi pada ciri, one layer je kan. Tapi bila kita ni nak memahami, menghayati sistem ekonomi, bak kata saya tadi, contoh nak jadi pelabur, nak berniaga ke negara tu, kita perlu lebih mendalam. Kita kena tahu apa baik, apa buruknya sistem-sistem ekonomi ni, ciri-ciri ni. Okey, jadi dalam pasaran bebas, baiknya apa? Tadi cirinya individu firma bebas memiliki sumber. Betul. Apa kebaikan dia? Iaitu firma swasta menggunakan sumber dengan cekap, Afiq. Okey. Dia guna dengan cekap. Maknanya semaksimum mungkin sumber digunakan. Jadi mereka dapat memaksimalkan untung. Jadi dalam negara pasaran bebas ni, dia memberi kelebihan kepada firma swasta. Baik, saya faham. Jadi kalau Afiq nak cari untung, pergilah negara yang pasaran bebas. Baik, baik. Okey. Manakala pasaran bebas dari segi keburukannya. Individu atau firma memang bebas memiliki sumber. Tapi ada buruk dia, Fik. Apa dia buruknya? Firma yang banyak sumber akan jadi monopoli. Monopoli. Jadi kat sini cuba minta pelajar hurai sikit. Apa dia monopoli? Apa dia monopoli? Okey. Okey. Okey, monopoli ialah apabila hanya ada satu sahaja pengeluar dalam pasaran. Cikgu. Okey. Monopoli maknanya ada satu pengeluar je, Fik, dalam pasaran. Ataupun hanya beberapa firma sahaja dalam pasaran. Jadi menyebabkan dia akan boleh menaikkan harga lah. Tambah lagi kalau barang yang dikeluarkan tu barang yang penting. Jadi orang tak nak kena beli jugalah. Dan dia hanya firma segelintir sahaja yang mengeluarkan barang tu. Okey. Inilah dia punya keburukan dia. Ya? Okey. Jadi dekat sini kita tengok pula dari segi perancangan pusat. Ada juga kebaikan dia perancangan pusat. Walaupun tadi kerajaan kawal tadi kan. Okey, apa dia? Bila kerajaan sahaja memiliki sumber, Afiq, sumber penting digunakan untuk kebajikan rakyat. Baik. Jadi kerajaan akan mengeluarkan barang-barang yang keperluan punya ni. Semua barang-barang keperluan ni, contoh makanan, pakaian ni semua kerajaan keluarkan. Ya? Okey, jadi dekat sini, boleh tak siapa-siapa terang sikit apa dia contoh sumber penting negara? Sumber penting untuk negara kita adalah petroleum. Contohnya petroleum kan? Sebab tu kita ada Petronas. Petroleum nasional kan dikuasai oleh kerajaan. Sumber penting mesti dikuasai oleh kerajaan. Thank you, Farah. Okey. Jadi dekat sini apa pula buruk dia? Bila kerajaan saja yang memiliki sumber ekonomi. Individu atau firma tak boleh niaga. Jadi keusahawanan tak adalah. Tak adalah ciri-ciri usahawan pada Afiq kalau duduk di negara tu kan. Okey, jadi tak boleh jadi kaya. Tak boleh mengumpul kekayaan. Tak boleh. Pendapatannya lebih kurang sama je lah. Ya? Okey, jadi itu adalah keburukan dia. Jadi kita tengok pula ciri persaingan. Apa baik, apa buruk pada pasaran bebas. Okay. Firma bebas bersaing tadi kan? Banyak kebaikan dia, Fik. Satu, dia akan lebih cekap. Bila dia lebih cekap, Fik, kos pengeluaran dia lebih rendah. Jadi bila kos pengeluaran rendah, dia boleh jual barang dengan harga yang murah. Betul. Sebab dia punya modal sikit kan. Kemudian kita ada banyak pilihan barang. Sebab bila bebas bersaing, maknanya banyak firma. Bila banyak firma, maka banyaklah barang. Banyak pilihan. Banyak pilihan. Kemudian barang pun berkualiti. Why berkualiti, Afiq? Sebab dia bersaing.
In order to win, untuk menang, untuk duduk yang on top di pasaran, aku kena jual barang yang paling berkualiti. Yang lebih bagus berbanding dengan persaingan yang lain. Jadi yang menguntungkan ni siapa yang dapat keuntungan daripada barang berkualiti banyak pilihan ni? Kita lah. Pengguna kita kan? Pengguna, consumer. Baik. So produk dia pun inovatif. Sebab dia akan buat research and development, R&D untuk dia menang dalam persaingan. Baik. Okey, jadi inilah kebaikan firma bebas bersaing. Baik. Tapi ada keburukan. Okey. Apa keburukan dia? Firma yang tak mampu bersaing, Afiq, dia akan rugi dan tutup perniagaan. Oh, baik. Yalah, contoh kat sini, firma ni mampu bersaing because dia ada modal besar, dia bawa teknologi yang mahal harganya. Firma yang satu ni dia tak ada teknologi. So dia out lah. Jadi kat sini berlaku pembaziran. Firma yang tutup tu membazir sumber-sumber dia. Ya? Faham? Okey. Jadi itu adalah persaingan bagi pasaran bebas, pasaran baik dan buruk dia. Sekarang kita pergi pada perancangan pusat. Tak ada persaingan. Firma kerajaan saja. Apa baik dia? Okey, kerajaan akan mengeluarkan barang yang mencukupi. Because dia tak ada firma swasta, jadi semua barang keperluan dikeluarkan oleh kerajaan dan dia make sure cukup untuk semua rakyat dia. Dan kerajaan tidak akan mengeksploitasi pengguna. Okey, siapa boleh bagi contoh eksploitasi pengguna ni macam mana? Apa yang dia buat bila dia mengeksploitasi pengguna? Siapa nak cuba? Okey, Abbas? Eksploitasi pengguna ni dia macam firma menaikkan harga barang je. Yes, terima kasih Abbas. Very good. Jadi bila kerajaan dia tak akan naikkan harga. Sebab apa? Dia jaga kebajikan rakyat dia. Okey? Jadi kat sini harga barang tak naik lah. Baik. Okey, baik. Sekarang bagi buruk dia pula, kurang cekap lah. Sebab dia tak bersaing kan? Kalau ada teknologi itulah. Baik. Kemudian kurang pilihan. Barang pun kurang berkualiti. Sebab nak buat banyak, mass production kan? Jadi susahlah nak jaga kualiti kan? Betul. Okay, kemudian tiada produk yang inovatif. Jadi R&D ni kuranglah dilakukan sebab dia tak bersaing. Afiq, jadi nampak kat sini. Nampak? Cikgu hanya mengulas 2 ciri sahaja baik dan buruk, iaitu pemilikan sumber dan persaingan. Kita ada tadi 4 lagi kan ciri kan? Betul. Jadi cikgu tak akan sempatlah dalam kelas ini. Jadi nanti murid-murid yang di rumah bincang dengan cikgu-cikgu masing-masing. Ya? Untuk huraikan lebih lanjut baik dan buruk lagi 4 ciri ekonomi. Okey? Okey, baik. Okey. Baik, seterusnya kita pergi test power. Test power ni bahagian A. Maklumat berikut berkaitan dengan ciri sistem ekonomi bagi dua buah negara. Ini soalan SPM sebenar ni. Okey, negara X, negara Y. Selalu soalan macam itulah. Dia tak sebut. Kita kena tahu apa ciri apa negara tu. Rakyat tiada kebebasan untuk membuat pilihan, tetapi kebajikan mereka dijaga. Negara Y, keputusan ekonomi sepenuhnya dibuat oleh individu dan pihak swasta. Okey. Siapa boleh teka apa clue dalam kotak yang pink tu untuk mengetahui tentang jenis negara X? Apa jenis sistem negara X? Saya cikgu. Okey, Farah? Untuk negara X tu perancangan pusat. Apa clue dia? Sebab satu buat pilihan, yang kedua kebajikan mereka dijaga. Yes, ya, dari segi pilihan dia tak ada bebas. Apa tu kebajikan dijaga. Okey, itu perancangan pusat lah. Betul. Okey, manakala negara Y. Okey, negara Y ni pasaran bebas. Okey, siapa boleh bagi clue kenapa negara Y tu adalah pasaran bebas? Siapa? Saya cikgu. Okey, Iman? Saya. Sebab keputusan semua dibuat oleh individu dan pihak swasta. Yes, ya, ada satu ciri iaitu dari segi pembuat keputusan kan? Terima kasih Iman. Okey, so pembuat keputusan adalah individu dan swasta. So itu confirm lah pasaran bebas. Pasaran bebas. Okey, jadi nombor 1, tentukan sistem ekonomi diamalkan oleh negara X. Tadi Farah cakap perancangan pusat. Jadi beri 2 ciri lain untuk menyokong jawapan anda.
kat sini ada trik je, Afiq. Sebab dia dah bagi 2 ciri dalam tu. Ya, betul. Jadi jangan ulang. Oh, jangan gunakan ciri Ya. yang dia bagi. Kalau you bagi balik, dia tak ada markah. Jadi you kena bagi ciri yang tak berkaitan dengan dalam pink tu. Baik. Jadi kita kenal pasti dulu. Dalam pink tu cirinya ialah pilihan. Pilihan. Satu lagi kebajikan, iaitu motif pengeluar kan. Jadi apa dia 4 lagi ciri yang kita tak sebut kat sini. Apa dia? Iaitu pemilik sumber kan. Kemudian pembuat keputusan, kemudian persaingan kan. Bolehlah kita ulas yang itu nanti. Oh, okey. Baik. Okey. Baik. Kemudian soalan 2, jelaskan kelebihan menjalankan perniagaan di negara Y berbanding negara X. Negara Y ni pasaran bebas, US. Negara X ni Korea Utara. Jadi apa kelebihan dekat sini tadi? Kita tengok yang baik-baik tadi kan. Boleh maksima untung dan sebagainya. Okey. Sekarang kita tengok jawapan. Okey, sistem nombor 1, sistem ekonomi negara X ialah sistem ekonomi perancangan pusat. Okey, apa dia 2 ciri kat sini? Sumber ekonomi, pemilik sumber. Sumber ekonomi dimiliki oleh kerajaan saja dan keputusan ekonomi juga dibuat oleh kerajaan sahaja. Senang kan, Afiq? Senang. Perancangan pusat senang je. Tak payah baca pun tu ingat semua kerajaan-kerajaan. Tapi ciri tu mesti ingat. Ciri kita kena faham tu betul. Ya. Baik. Okey. Kedua, kelebihan menjalankan perniagaan negara Y ialah firma boleh memiliki sumber ekonomi. Tadi kan kita kata bebas boleh memiliki sumber. So what? So dia juga bebas membuat pilihan. Sama ada dia nak guna intensif buruh atau mesin. Okey, intensif ni Fik, maksudnya dalam pengeluaran you banyak guna buruh. Kalau itu lebih cekap. Kalau itu menyebabkan you punya minima kos pengeluaran. Tapi kalau you rasa buruh tak maulah, ada MC banyak lah, ada apa semua nak pakai mesin. You ada modal banyak. Teknologi. You bawa teknologi mesin. Itu lebih cekap, maka you punya kos pengeluaran lagi rendah. Lebih Then you guna mesin. Okey. Jadi terpulang pada you lah. Pilihan sebab you tu. bebas buat pilihan. Baik. Okey? Faham. Baik. Kemudian firma dibenarkan membuat keputusan tentang apa? Contoh jenis barang yang hendak dikeluarkan, ya. Dan akhir sekali mereka boleh memaksimumkan keuntungan. Jadi Afiq tengok daripada kepala bila ada sumber, touchdown dia boleh maksimum untung. Okay. Tapi prosesnya apa? Boleh buat pilihan, boleh buat keputusan dan sebagainya. Okey. So itulah. Habis. Satu soalan ni yang ada berapa markah tadi tu, 3 dan 4, so 7 markah tu. Kat sini saja. Selalu pelajar memang tak boleh jawab ni. Nak kenal pasti dalam ni pun tak kenal. Alamak. Baik, jadi mungkin dengan bantuan cikgu pada hari ini mungkin pelajar boleh kot dapat. InsyaAllah lah dapat. Tak dapat 6 dapat 3 yang senang-senang persaingan. Boleh lah kan? Boleh. Okay, next. Soalan ni pergi tinggi sikit lagi. Okey. Sistem ekonomi ini membenarkan ramai pengeluar. Itu kepada ciri apa tu? Mengeluarkan barang yang sama tanpa campur tangan kerajaan. Jadi, untuk soalan macam ni, dia kena kenal pasti jenis sistem apa dulu yang dalam biru tu. Okey. Baik, siapa boleh ulas tu? Sistem apa yang dalam biru tu? Dan apa clue-clue dia? Okey, siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Saya cikgu. Okey, Dusyantan. Sistem ekonomi pasaran bebas. Okey, apa clue dia? Dia kata tanpa campur tangan kerajaan. Yes, very good. Tanpa campur tangan, maknanya swasta sajalah. Ya. Good, terima kasih Dusyantan. Jadi dekat sini bila kita dah tahu, kita tahulah apa kebaikan dia. Jadi kat sini clue satu lagi ialah ramai pengeluar. Means, apa ciri yang berkaitan ramai pengeluar? Persaingan lah. Persaingan. Jadi bila persaingan tu apa kebaikan dia? Jelaskan kelebihan, maksud dia kelebihan ciri itu iaitu persaingan. Jadi jawapannya, ciri sistem ekonomi tersebut ialah persaingan dalam sistem ekonomi pasaran bebas. Jadi apa kelebihannya? Kesannya firma dapat menjual produk dengan harga yang murah. Kenapa tadi? Sebab dia cekap. Ya.
Okey, bagi mengatasi persaingan dengan firma lain, firma juga akan menghasilkan barang yang lebih berkualiti. Hal ini menyebabkan R&D, Research and Development, dijalankan dan produk yang kreatif serta inovatif dapat dinikmati oleh pengguna. Dan selain itu juga, apabila banyak firma, pengguna mudah dapat bekalan barang. Kenapa? Sebab banyak firma kan? Banyak. Tak ada shortage, tak ada kekurangan. Kemudian pengguna juga akan mempunyai pilihan yang lebih banyak. Itulah di antara kelebihan dia kepada pengguna. Kalau saya twist kelebihan dia kepada pengeluar, kepada firma, apa di antaranya? Satu, boleh maksima untung. Kan? Betul. Kan? Satu, boleh maksima untung. Jadi lepas tu lagi kita boleh memilih apa teknik pengeluaran, intensif apa kita nak pakai. Kita bebas pilih. Kan? So itu adalah kelebihan pada firma. Ya? Okey. Kemudian habislah ini. Ada tak yang di rumah nak tanya apa-apa tentang ni, soalan ni? Ini dah agak kekebat sedikitlah soalan ni. Okey. Ya? Ada nak tanya? Faham tak semua? Faham semua? Okey, semua faham Okey, pelajar semua faham. Okey, jadi Syafiq harap pelajar yang di rumah pun boleh faham juga apa yang diajar, sebab saya pun sendiri boleh faham juga. Okey. Kita pergi kepada satu lagi sistem ekonomi, Fik. Okey, boleh. Silakan, sistem ekonomi campuran. Gabungan kebaikan ekonomi pasaran bebas dan perancangan pusat. Maknanya ada swasta, ada campur tangan kerajaan. Okey, saya rasa bab ni kita kena bagi pelajar-pelajar semua suspend dulu dekat rumah, sebab Afiq tahu mungkin ada ramai yang nak tahu juga untuk sambungan selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana sebab kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi terus setia bersama dengan kami dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita dalam Road to Success SPM 2021. Baiklah, jadi tadi cikgu nak sambung lagi untuk topik ciri-ciri sistem ekonomi, sebab subjek kita pada hari ini ialah ekonomi. Jadi mari kita bersama dengan Cikgu Malisah untuk sambung sesi pembelajaran kita. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Afiq. So ini adalah ciri sistem ekonomi yang ketiga. Okey. Iaitu jenis sistem ekonomi ketiga, iaitu sistem campuran, ada swasta, ada campur tangan kerajaan. Okey. So, kita letak pasaran bebas, kita letak perancangan pusat. Bila kita gabungkan, kita dapatlah ciri sistem ekonomi campuran. Okey, macam mana tu? Okey, saya minta murid saya yang ada di sini, siapa boleh menggabungkan ciri ini dan menjadikan ciri campuran? Siapa boleh? Saya cikgu. Okey, Dusyantan. Individu, firma dan kerajaan memiliki sumber ekonomi. Yes, betul. Sebab kat sini individu firma saja, dekat sini kerajaan. So dalam campur tiga-tiga lah boleh memiliki sumber. Senang je, kan? Okey. Next, persaingan siapa boleh gabungkan jadi ciri campuran? Saya. Okey, Abbas. Firma swasta bebas bersaing, manakala firma kerajaan pula tiada persaingan. Yes. Kita gabunglah firma swasta dan ada firma kerajaan. Maknanya macam kat Malaysia ni, kita ada firma swasta, kita ada firma kerajaan. Okey. Siapa boleh beri penerangan lanjut sikitlah tentang ayat ni? Afiq tak apa faham. Cuba siapa boleh bagi? Okey, siapa nak explain? Dengan contoh kot Saya boleh? cikgu. Okey, Iman. Okey. Sistem ekonomi campuran ni contohnya firma swasta iaitu firma A, dia keluarkan syempu. Firma B pun dia keluarkan syempu juga, bebas bersaing. B, kalau firma kerajaan contohnya TNB, Tenaga Nasional Berhad. Dia merupakan satu-satunya firma kerajaan yang membekalkan tenaga elektrik. Jadi, dia tiada pesaing. Okey, thank you. Terima kasih. Very good, Iman. Nampak kan Afiq melalui contoh. Jadi firma swasta tu firma A, B, C sampai Z boleh keluarkan syempu. Benda yang sama tak apa. Keluarkanlah syempu banyak. Bersaing lah kau kan. Tapi bila firma kerajaan, sebab dia adalah menjaga benda-benda yang penting, tenaga elektrik kan. Jadi dia kena dikawal oleh kerajaan, maka kerajaanlah yang mengeluarkan. Jadi tenaga nasional. Okey, kemudian kita pergi kepada kebaikan. Sebab tadi kita dah kata gabungan kebaikan. Jadi tak ada buruk lah dalam sistem campuran. Ada baik je. Jadi bila individu firma bebas memiliki sumber, apa kebaikan dia?
firma menggunakan sumber dengan cekap, jadi dapat maksimum untung. Ini firma swasta. Manakala kerajaan pula dia guna sumber penting untuk kebajikan rakyat. Jadi kerajaan mengeluarkan barang penting, contoh tadi tenaga elektrik. Nampak? Jadi kita ada both kebaikan. Okey. Kemudian apa dia punya baik dari segi persaingan? 2 ciri je saya kaji. Yang lain murid-murid buat dengan cikgu-cikgu di rumah. Okey, firma bebas bersaing. Apa kebaikan dia? Harga lebih cekap. Kos lebih rendah, harga barang murah, banyak pilihan barang berkualiti, produk inovatif. Ya. Jadi ini kebaikan tadi pasaran bebas. Sekarang ini juga kebaikan perancangan pusat tapi dah masuk dalam campuran, ya. Jadi tiada persaingan, firma kerajaan saja, jadi kerajaan mengeluarkan barang yang mencukupi. Contoh tenaga elektrik lah kan. Satu Malaysia semua di cover. Kemudian kerajaan tidak mengeksploitasi, apa tadi eksploitasi? Tak menaikkan harga. Jadi tarif elektrik tu dengan kadar yang mampu milik, ya. Okey, next. Kita pergi kepada soalan kebat. Last. Baik. Okey, Suruhanjaya Persaingan Malaysia, MyCC, pupuk budaya persaingan sihat. Jadi, persaingan yang sihat perlu dipupuk dalam kalangan syarikat di negara ini agar dapat mewujudkan suasana kompetitif yang menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan kebajikan pada pengguna. Jadi, ada 2 perkataan yang cikgu boldkan kat situ. Jadi, kat situ apa kebaikan persaingan ke arah pertumbuhan ekonomi dan kebajikan pengguna. So what you have to do? Apa kita perlu buat? Anda bersetuju dengan petikan itu, beri alasan. So you kena beri penerangan ataupun huraian menyokong bahawa persaingan boleh membawa pertumbuhan ekonomi, persaingan boleh memberi kebajikan pengguna. Jawapannya kena begitu. Jadi Afiq mungkin ingat lagi ni kot. Kita ada rangka jawapan macam tulang ikan ni kan. Okey, so dekat sini kita kata setuju tadi apa? Firma lebih cekap. Kos pengeluaran rendah. Maka keluaran akan bertambah sebab banyak firma. Maka ada lebihan penawaran, banyaklah bekalan. Maka harga akan turun, harga barang. So ini ke arah kebajikan ke pertumbuhan? Pertumbuhan. Ni arah kebajikan pengguna ke pertumbuhan? Ke arah kebajikan kebajikan pengguna. Kerana harga barang turun. Yes, and then bagi pertumbuhan pula lebih banyak firma di pasaran, maka firma meningkatkan kecekapan. Jadi bila dia cekap, keluaran dia akan bertambah. Jadi bila keluaran dia bertambah, keluaran dalam negara kasar. Ini Pak Menteri selalu sebut KDNK. COVID ni pun nak tutup pun ada isu juga kan. Dia menjejaskan KDNK kalau kita tutup lockdown, full lockdown kan. Yalah, keluaran negara akan berkurang. Tapi sekarang bila bersaing, maka banyak firma, maka KDNK akan naik. Keluaran dalam negara kasar. Dan pertumbuhan ekonomi naik. Meningkat. Okey? Dan ingat lagi tak ni? Color-color kotak kita ni, kita ada pekok. Pendirian, setuju tak setuju, kerana oleh itu kesannya. Jadi kita buat je lah ayat daripada rangka tadi. Saya bersetuju bahawa kebajikan pengguna akan meningkat kerana persaingan pasaran akan menjadikan firma lebih cekap. Kita contoh kat sini. Contoh firma menggunakan buruh lebih murah. Contohlah macam Malaysia ni kan, kita import daripada Myanmar, daripada Bangladesh kan. Nak dapat buruh murah, kenapa? Supaya minima kos. Okey, next. Oleh itu kos pengeluaran firma turun. Bila turun, kesannya jumlah keluaran kebanyakan firma naik. Maka ini menyebabkan lebihan penawaran di pasaran. Banyak barang sangat. Jadi kita akan sokong dengan rajah ekonomi. Orang ekonomi ada graf-graf kan. So kita ada rajah menunjukkan lebihan penawaran. Jadi apa kesannya bila lebihan penawaran? Harga barang di pasaran akan turun. Contoh bila musim durian kan. Banyak sangat durian. Harga durian jatuh lah kan. Betul. Okey, kemudian akhirnya kebajikan pengguna akan meningkat. Okey, manakala tadi pertumbuhan pula Okey, pertumbuhan. Saya juga bersetuju bahawa pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Kerana jumlah firma akan bertambah di pasaran. Oleh itu, firma akan meningkatkan kecekapan untuk bersaing. Contohnya, firma menggunakan mesin lebih canggih tadi cikgu cakap kan. Dia ada modal besar, jadi dia boleh bawa mesin yang lebih cekap lagi, lebih canggih lagi kan. Yang baru punya kan. Kemudian kesannya
Kita tengok kat sini Hafiq, kesannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya kita buat 5 lapis lah cikgu sarankan. Baik. Keseluruhannya supaya memastikan kita dapat tahap 3. Ya, jadi dalam soalan kebat ni Hafiq dia ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Okey, jadi tahap 1 tu 0 hingga 3 markah saja. Maknanya kalau Hafiq hanya sebut jumlah firma bertambah di pasaran, dot. Dapat 1 lah. Dapat 1 saja. Macam tu je lah. Okay. Tapi bila hurai lanjut sikit lagi pergi kat level yang warna orange ni, you dapat level 2. Okey. Tahap 2 iaitu 4 ke 6 markah. Baik, faham. Jadi kat sini mungkin dapat 4 markah dah kat sini. Tapi bila you tak stop, you terus lagi, you masuk sini, you punya markah akan daripada 6 pergi ke 9. Sama ada kalau kat sini je mungkin 6. Kat sini je mungkin 6, mungkin 7 kat sini, mungkin 8, 9. Macam tu. Itu dia. Jadi itu adalah cara kita nak dapat tahap 3 tu. Jadi kena ada level, ya. Baik. Okey? Sorry. Jadi dekat sini kita tengok kesannya jumlah keluaran firma akan meningkat. Kemudian contohnya pengeluar kereta akan meningkatkan jumlah keluaran dari 10,000 kepada 15,000 setahun. Dan hal ini juga berlaku kepada pengeluar kereta yang lain. Okey? Jadi kesan dari hal ini jumlah KDNK akan turut meningkat. Jadi bila satu firma tu meningkat keluaran, firma lain pun meningkat, firma lain pun meningkat, firma lain pun meningkat. Maka jumlah KDNK keluaran dalam negara kasar ya akan meningkat. Akhirnya pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Kenapa bila KDNK naik, pertumbuhan ekonomi naik, Afiq? Okey, cikgu terang kat sini ya. Kaitannya ialah apabila keluaran tu bertambah, dia ambil buruh ramai kan? Ya. Dia ambil buruh ramai. Bila buruh ramai banyak dapat kerja, maka pendapatan rakyat naik kan? Bila pendapatan rakyat naik, maka barang-barang yang dijual akan laku banyak. Jadi production akan bertambah. Tambah kilang baru, tambah keluaran baru. Jadi ini akan merancakkan ekonomi negara. Jadi banyak aktiviti. Contoh dekat situ aktiviti pengeluaran bertambah. Jadi aktiviti peluang pekerjaan bertambah. Jadi lagi kat situ aktiviti pelaburan bertambah. Ya, beli kilang, beli tanah, beli modal, beli mesin ya. Pinjaman bank pun bertambah. Jadi ekonomi rancaklah. Jadi duit dalam ekonomi tu orang kata bertambah-tambah dalam ekonomi. Jadi sebab itulah bila keluaran dalam negara kasar meningkat, maka pertumbuhan ekonomi negara akan meningkat. Baik, saya faham. Itulah dia. Okey. So jadi, ada apa-apa nak tanya murid yang pelajar dekat di sini? Studio? Ada apa-apa soalan nak tanya yang mahu diajukan kepada cikgu? Silakan tanya. Okey, kita mulakan Farah. Nervous. Ada soalan? Silakan. Tanyalah apa-apa. Ada soalan. On mic Farah, on mic. Tak ada. Okey, dah faham ya. Okey, kalau tak ada nanti cikgu tanya. Ke cikgu nak tanya? Boleh cikgu, ada masa lagi. Okey, kalau misalnya Farah dia beri peluang Korea Utara atau Amerika, you nak melabur di mana? Saya ada jawapan saya. Farah ada jawapan? Farah nak melabur di mana? Korea Utara. Kenapa Korea you Utara. nak pergi Korea Utara, Farah? Sebab bebas bersuara. Bebas membuat pilihan. Betul ke? Korea Betul. Utara itu adalah perancangan pusat ni, Farah? Ke sebab Farah minat K-pop? Bukan. Okey. Sebab apa, Farah? Kenapa pilih Korea Utara ke pasaran bebas? Confirm ke? US. US cikgu. Tiba-tiba dia nak US cikgu sebab cikgu penting US. Kenapa you nak kat US? US dia bebas daripada bersaing. Dia bebas buat Membuat pilihan. Bebas buat pilihan, bebas buat keputusan, bebas bersaing kan? Okey. Baik, yang lain pula. Jika Farah tadi berniaga di US, dia bebas bersaing, tapi lepas tu dia rugi, nak buat apa? Jadi soalan saya, in order untuk menang persaingan, apa yang you all kena buat kalau you berniaga di Amerika? Cikgu saya, cikgu. Ya, okey. Silakan. Kena jual produk yang inovatif. Yes. Boleh bagi contoh produk yang inovatif? Tadi you cakap kereta dengan motor. Macam mana nak bagi you punya kereta laku daripada kereta lain?
menjual kita dengan desain yang lebih canggih. Yes, Okey. desain lebih baru, lebih Yeah. canggih kan. Desain macam kereta Batman ke kan. Contohlah kan. Contohnya. Okey. Ada lagi yang Ada lain lagi? nak tanya? Ada tak nak tanya dengan cikgu? Mungkin tak faham. Okey. Hasra okey? Abbas okey? Abbas ada nak tanya apa-apa? Saya nak tanya pasal KDNK. Apa tadi? ya. KDNK tu. Okey. Yang K- tu supaya kurang faham sikit. Okey, KDNK tu adalah nilai barang akhir. Contohlah, katakan dekat dalam bilik ni je lah kan. Okey, ada kerusi Afiq, ada meja Afiq, ada tisu, ada pasu bunga, ada kamera, ada TV. Semua nilai barang akhir di pasaran ni dicampurkan. Jadi kalau macam bilik ni banyak keluaran, banyaklah KDNK dalam bilik ni. Keluaran dalam negara kasar. Okey. Jadi semua nilai barang akhir tu dicampur dalam negara. Contoh negara kita ada minyak. Contohnya kita ada 20,000 ton, 20,000 tong, 20,000 tong petroleum. Campur keluaran kereta 1 juta kereta. Campur lagi apa? Keluaran Maggi, 30 juta Maggi. Campurlah semua keluaran tu. Itulah dia keluaran dalam negara kasar. That's why bila kita shut down, jadi kita berhenti aktiviti, maka KDNK kita jatuh. Ya. Terjejas lah. Tak jatuh banyak, kita terjejas. Kita boleh catch up balik lah kan. Tapi KDNK ni ialah biasanya dikira dalam setahun lah. Biasanya dikira dalam 4 term. Kan? 4 penggal. Bulan 1 Januari hingga Mac. Lepas tu bulan April hingga Jun. Kemudian bulan Julai hingga September. Dan Oktober hingga Disember. Biasanya macam itulah. Ya? Okey. Jadi saya rasa semua pelajar maupun yang di studio dan di rumah dah faham dah apa maksud KDNK dan lebih terperinci lagi kita dah selesai sesi pembelajaran kita untuk subjek ekonomi. Topik kita hari ini iaitu ciri-ciri sistem ekonomi. Jadi terima kasih kepada Cikgu Malisa. Terima kasih juga saya nak ucapkan kepada pelajar dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh Selangor yang bersama dengan kita di studio dan juga pelajar di rumah. Jadi apa saja ilmu, teknik ataupun skill yang disampaikan oleh Cikgu Malisa dapat memberi manfaat kepada anda. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM. Harapan saya kepada descendant supaya dia akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM ini. Saya sangat-sangat berharap agar dia dapat ke Menara Gading seperti impiannya untuk mencapai cita-citanya. Dengan ini dia akan mendapat kehidupan yang lebih baik di masa hadapan. Harapan saya semoga semua pelajar dapat menjaga kesihatan dari segi mental dan fizikal dan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai kejayaan yang cemerlang.